Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini kita sambung dengan keselamatan elektrik. So, keselamatan elektrik ni kalau rujuk buku kemahiran prosesan kamu muka surat 131. Okay, ini adalah projek di mana kamu membuat poster. So, teacher nak kaitkan dengan semalam. Semalam kamu punya aktiviti koko kena buat poster infografik kan? So, boleh buat untuk topik ini sebagai TP6 juga sebagai kamu punya aktiviti koko. Okey? Keselamatan dalam pengendalian elektrik. So, di dalam poster ni mestilah melibatkan punca berlakunya lita pintas, punca kemalangan elektrik, langkah-langkah keselamatan semasa penggunaan peralatan elektrik dan langkah yang perlu diambil semasa berlakunya renjatan elektrik. So, boleh pilih mana yang nak buat. So, kita tengok bahaya elektrik. Okey, bahaya elektrik melibatkan kejutan, kelecuran anggota, kebakaran dan letupan. Ini berdasarkan Suruhanjaya Tenaga. So, kecuaian menggunakan elektrik dengan sempurna menyebabkan kejutan kepada badan manusia. So, tahap itu bergantung kepada tahap umur, kecergasan dan jintina. Okey, bagaimana sebab manusia kita boleh mengalihkan arus elektrik. So, bagaimana berlakunya? Lita lengkap berlaku dalam aliran elektrik. So, bila lita lengkap berlaku, kita ni manusia ni menjadi kejutan elektrik. Okey, jenis kejutan elektrik secara langsung. Maksudnya dia pegang dawai kabel bumi tu secara terus. Ataupun secara tidak langsung melalui alat elektrik yang rosak. So, ada arus yang bocor dalam alat tersebut. Okey, renjatan elektrik, kelecuran. Okey, lecur akibat kepanasan ataupun arus yang tinggi, so dia menyebabkan kesan kebakaran. Okey, kebakaran rumah jika berlaku kerana arus berlebihan mengalir dalam lita di dalam rumah. So, tip keselamatan elektrik, kita gunakan alat lita bocor ke bumi, alat pemutus lita. Okey, mestilah kita guna yang ada logo Suruhanjaya Tenaga. Okey, mestilah yang yang selamat lah. Okey. Dan kita tidak meletakkan kabel sambungan di atas pemaidani ataupun lantai. So, bila kita guna kabel sambungan ni, kita letak pada permukaan yang mudah terbakar. Itu bahaya. Dan kita tak boleh membebankan satu soket dengan terlampau banyak plug. Okey, ya ini yang kita dah belajar. Okey, kod wire yang berada dalam palam 3 pin. Okey, tips keselamatan lagi, penggunaan label sirim. Okey, penggunaan label sirim ni penting pada peralatan elektrik. So, kita jangan terpengaruh dengan membeli barang yang murah tanpa label sirim yang sah. Okey. Jangan gunakan alat elektrik dalam keadaan basah ataupun sekiranya ada terkena sedikit renjatan elektrik, itu maksudnya ada berlaku kebocoran elektrik. So, kita kena tutup dan baiki. Seterusnya kita mesti tanggalkan peralatan elektrik daripada soket setiap kali nak membersihkannya. Maksudnya bila nak bersihkan kipas, pastikan off dan cabut soket.
Okey. Tidak menarik kabel apabila mencabut palam tu. Maksudnya bukan tarik daripada wayar, kita tarik daripada kepala palam ni. Jangan menggunakan peralatan elektrik yang rosak, pecah ataupun yang telah diubah suai. Elakkan ubah suai sambungan elektrik daripada reka bentuk yang asal. Okay, tidak menyentuh ataupun menghampiri talian yang putus. Elakkan membuat aktiviti berhampiran talian elektrik. Okey, itu saja untuk keselamatan elektrik. Kita nak masuk yang kedua ialah kecekapan elektrik. Sekejap ni. Okey, kecekapan elektrik. Okey, kecekapan elektrik ni ialah maksudnya penggunaan tenaga elektrik dengan bijaksana dan cekap. Sebab tak semua peralatan elektrik ni menggunakan tenaga elektrik tu dengan baik. Supaya, sebahagian tenaga elektrik yang dibekalkan, yang terdapat dalam litar di dalam rumah kita ni, dia ada rintangan dan dia boleh hilang dalam bentuk tenaga haba. So, bila kita beli alat elektrik yang cekap tenaga, maksudnya dia boleh alat itu menggunakan tenaga elektrik secara paling manfaat, paling cekap dan kadar kehilangan haba itu secara minimum. Okey. Alat yang mempunyai kecekapan tenaga, dia mempunyai kadar kehilangan haba secara minimum. Maksudnya dia lagi jimat tenaga. Contohnya mentol yang LED berbanding mentol pendaflor. Kerana LED ni dia boleh menjimatkan tenaga elektrik dengan menghasilkan kecerahan yang lebih baik. Okey. Kita bandingkan LED, pendaflor dengan filament. Okey. Antara filament dengan pendaflor adalah lebih baik daripada filament. Sebab filament ni lebih banyak menghasilkan tenaga haba dan jumlah tenaga yang diperlukan pun tinggi untuk menghasilkan kecerahan yang sama. Tapi LED lebih baik daripada pendaflor kerana jumlah tenaga yang diperlukan untuk nyalaan yang sama lagi rendah. So, Suruhanjaya Tenaga ditubuhkan untuk mengawal sektor tenaga industri, pembekalan elektrik dan gas berpaip di Malaysia. So, Suruhanjaya Tenaga ni lah yang menentukan bekalan tenaga elektrik yang disalurkan kepada pengguna adalah selamat, berdaya harap dan harga yang berpatutan. Okey. So, kalau tengok buku kamu, apakah yang dimaksudkan dengan kecekapan tenaga? Okey, kecekapan tenaga bermaksud penggunaan tenaga elektrik secara bijak dan cekap untuk melakukan tenaga. So, berikan dua contoh. Okay, kamu boleh bagi contoh lampu mentol LED
dan juga lampu mentol pendaflor. Okey, siapakah yang bertanggungjawab mengawal selia program penlabelan cekap tenaga tersebut? Okey. Siapa yang bertanggungjawab ialah Suruhanjaya Tenaga Malaysia. B. Apa pandangan anda tentang tujuan label cekap tenaga ini diperkenalkan? So, tujuannya ialah memastikan bekalan tenaga cekap tenaga pada alat. Teacher tak baca. Cekap tenaga pada alat sebab dia nak memastikan peralatan elektrik yang cekap dan mengalami kehilangan tenaga yang minimum dapat digunakan. Okey. Boleh Yang B, supaya dia dapat memberi maklumat. Kalau label bintang tu ada pada alat elektrik, bila kita pergi kedai alat elektrik macam berdaya tu kan. So bila kita tengok antara, kita dah nak beli kipas. Kita tengok antara kipas-kipas yang dipamerkan tu, yang manakah mempunyai bintang. Bintang yang lebih banyak menunjukkan alat itu mempunyai kecekapan tenaga. So dia memberi maklumat kepada pengguna supaya dapat membuat pilihan alat mana yang terbaik. C, nyatakan satu peralatan elektrik yang mempunyai label di atas. Okey, mana-manalah alat-alat elektrik kamu boleh pilih untuk yang mempunyai label yang pernah kamu nampak. Okay, so far so good. Ada masalah tak? Okay, kita nak masuk pengaliran arus melalui peralatan elektrik. Okay, kita nak masuk okay, ini yang tadi kecekapan tenaga. So label bintang ni lah yang menunjukkan alat itu mempunyai tahap kecekapan tenaga. 1 bintang ke hingga 5 bintang. Lagi banyak bintang, lagi cekap alat itu. So kita nak tengok, ni adalah rumus-rumus yang kita akan belajar. Okay, so kita nak kira arus yang mengalir dalam alat elektrik. Kita nak kira kos tenaga elektrik oleh alat itu. Dan kita nak kira kos penggunaan tenaga elektrik di rumah. Okay. So, teacher nak terangkan terus berdasarkan buku kamu. Okay. So, yang pertama, pengaliran arus melalui peralatan elektrik. Okay. Bila kita nak kira arus, sama macam yang kamu kira sebelum ni. Kamu nak kira arus yang mengalir dalam alat untuk menentukan nilai fuse. Okay. Sekarang kita nak tengok juga dalam komputer ini
berapakah arus yang mengalir untuk komputer itu berfungsi. So cara nak kiranya kita ambil kuasa bahagi dengan voltan. So 120 bahagi 240 dapat berapa? Okey, bagi respon sama-sama dengan teacher. Dapat kira tak? Sekejap teacher ada 0.5 teacher. Aha. Betul, 0.5. 0.5 kita nak bubuh dia punya okey, 0.5 kita nak letak apa belakang dia? Unit dia apa? Kita tengok unit arus adalah A, ampere. So 0.5 ampere. Okey, seterusnya cara elektrik. Dia bagi voltan. Okey. Dia tak bagi kuasa tapi dia bagi arus. So macam mana kamu nak kira? Rumus dia arus sama dengan kuasa bahagi voltan. So kuasa tak ada. Kuasa sebagai X. So kita pindahkan voltan ke sebelah sini, dia akan jadi darab. Maksudnya kita darabkan voltan dengan arus. 240 darab dengan 8.33. Kita dapat nilai kuasa. Dapat berapa nilai kuasa dia? 999.2. 900 ke 1900? 1999.2. Ya, betul. Okey. Seterusnya peti ais pun sama. Kuasa tak ada. So bila kuasa tak ada, kuasa di atas. Kita bawa voltan ke sebelah sini. Kita darabkan nilai voltan dengan nilai arus. So dapatlah nilai kuasa. Dapat berapa? 600. Okey, kipas pula. Yang ni guna rumus biasa. Arus yang tak tahu sama dengan kuasa bahagi voltan. So 25 bahagi 240. Dapat nilai 0.104. 1666666. Okey. Buat 2 titik perpuluhan. Bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. So yang bawah 500 bahagi dengan 240. Pastikan unit letak Tapi kalau dalam jadual unit dah ada di atas. So dalam jadual kamu tak perlu letak unit. Okey, dalam jadual bila soalan jadual begini dia dah ada di atas. So bila kamu tulis macam ni saja dah boleh dibaca. Okey, 500 bahagi 240 kita dapat 2.083. 2.08. Sekejap, siapa ni? Teacher tak accept. Sekejap, kita tunggu kawan-kawan masuk. Teacher tadi ter-reject pula. Anak murid nak masuk teacher reject. Okey, ini kita nak kira arus yang mengalir dalam alat. So bila kita kira arus yang mengalir dalam alat, kita dapat nilai arus tu.
kita boleh tentukan nilai fuse yang kamu buat latihan hari Isnin hari tu. Okey, cuba buat soalan yang bawah. Soalan yang kedua. Yang bawah ni. Sebuah kipas siling yang dibeli oleh Yusman, hitungkan nilai arus. So bila kita beli alat elektrik, kita ada nampak label macam ni. So label macam ni, ini adalah nilai voltan. Nilai voltan dalam alat sama dengan nilai voltan yang dibekalkan ke rumah-rumah. Ingat masa kita belajar pengagihan tenaga elektrik hari tu, okey, voltan arus elektrik yang dibekalkan di rumah adalah 240. So bila 240 tu, nilai tu mestilah boleh diterima oleh alat elektrik yang kita guna kat rumah. Okey. Watt ni adalah kuasa. So kita nak kira arus. Macam mana kita nak kira arus? Arus sama dengan ambil nilai kuasa bahagi dengan voltan. Okey, yang ni kamu kena betul-betul tulis dia punya unit. Kuasa kita ada 72 volt bahagi dengan 72 watt bahagi dengan 240 volt. Okey, dapat nilai 0.3. 0.3 ampere. Yang ni kena tulis 0.3 saja dalam latihan ataupun kertas exam tak ada markah. Ada unit baru dapat 2 markah. Dikira markah jawapan dan markah pengiraan. Okey, boleh? Boleh, teacher. Kita nak sambung kos penggunaan tenaga elektrik. Kos penggunaan tenaga elektrik kita kira dalam bentuk kilowatt. Okey. Maksudnya tenaga elektrik tu kuasa yang ada pada alat itu kita darab dengan berapa jam kita guna alat tersebut. Okey, kita darab je. Kita dapat ni. Okey. So, bila kita dah darab yang tu, sebab yang ni, nampak ni, simbol ini adalah watt saja. Sini ada penambahan, kita panggil penambahan apa? Kilo tu. Imbuhan. Penambahan imbuhan pengiraan kilo. Sebab kalau kita guna, kita tak tukar dia jadi besar sangat. So macam ni kita nak kira 130 darab dengan 5. Dan kita bahagikan dengan 1000. Untuk kita tukar unit kepada kilowatt. Kita bahagi 1000. Okay. Watt ni kan macam kamu tukar meter kepada kilometer. Ingat masa belajar kita form 1 dulu, imbuhan dalam sains pengiraan. Ni samalah juga. Watt kita nak tukar kepada kilowatt. So kita bahagi 1000. So 130 bahagi 1000 darab dengan 5 jam. Berapa tenaga yang digunakan bila kita pasang televisyen selama 5 jam? Dapat berapa? 0.65. Betul, 0.65. 0.65. Sekarang ni kita nak kira kos. Bila kita nak kira kos, kamu tengok dalam muka surat 133 buku kamu, dia bagi anggaran. Anggaran kat situ 1 kilowatt
bersamaan dengan ringgit Malaysia 25 sen. Ini yang ditentukan oleh TNB. Kita nak kira tenaga elektrik yang kita gunakan, bil elektrik kita, ini ditentukan oleh tenaga elektrik, TNB. So dia kata 1 kilowatt ni 0.25 sen. So kamu darablah 0.65 darab dengan 25 sen. Dapat berapa? Dapat tak sama dengan jawapan teacher? Ringgit Malaysia. RM16.25. 16 ringgit ke 16 sen? Tak, dia 16.5. 0.16 kan? Itu 16 sen. Okay. Maksudnya 5 jam kita buka televisyen yang kuasa dia 130. Ni nilai kos dia. Okey. Cuba buat yang seterika pula. Seterika kuasanya lebih banyak. Darab dengan 1 jam. Bahagi 1000. Dapat jawapan berapa? 1.1. 1.10. Okey. Berapa kos dia bila darab dengan 0.25? 0.27. 27. Tu dah bundarkan dah? 0.28. Bundarkan dapat 0.28. Okey, bundarkan pada 2 titik perpuluhan. Kita kira ringgit tu 2 titik perpuluhan kan. Okey, pembersih vacuum darab dengan, ni kalau setengah macam ni, tekan kalkulator 0.5 je lah. Okey, teacher jawapan teacher kat sini 0.18, sama tak? Dan bila kita darab dengan 25 sen, okey, dapat 0.05. Mudah je kan? Bolehlah teacher. Bolehlah. Okey, kipas meja 25 bahagi dengan 1000. Mana buruknya tulisan teacher. Darab dengan 3 jam. Sama dengan 0.08. Lepas tu darab lagi dengan 0.25. Sama dengan 0.02. Nampak sikit je, berapa sen je guna. Tapi kita kena ingat rumah kita tu kiraan dia dalam sebulan. Dan berapa jam kita guna sehari tu, seharian. Dan berapa alat yang ada dalam rumah kita. Berapa alat elektrik yang ada dalam rumah kita. Okey, komputer 120 darab 6 bahagi 1000 dapat 0.72. 0.72 darab dengan 25 sen dapat 18 sen. Okey. So kita nak kira dalam sehari. Semua nilai ni, okey, kamu tambah semua. Itu maksudnya seharian lah. Seharian 5 jam, guna setrika sejam, guna vacuum setengah jam, kipas meja 3 jam, komputer 6 jam. So dalam sehari dapat berapa? Berapa jumlahnya? Dah kira belum?
Dapat jawapan berapa? Sama tak jawapan teacher? 0.69 sen. RM 69 sen. Betul teacher? Betul. So Betul. kita nak kira dalam 2 bulan. 2 bulan berapa hari? 2 bulan 60 hari. So RM 0.69 darab dengan 60. So dapat berapa? RM41. RM41.40. Pandai. RM41.40. Okay. So ini adalah selama 2 bulan kita kena bayar RM41.40 mengikut kadar kita guna alat elektrik tersebut. So sebenarnya alat yang mempunyai kuasa yang cara nak jimat elektrik lah. Alat yang mempunyai kuasa yang tinggi seperti seterika, kita jangan guna banyak kali. Macam seminggu tu kita nak iron baju sekolah, kita iron sekali terus. Maksudnya kita buka tu sekali saja untuk 1 minggu. Sebab alat yang melibatkan pemanasan macam seterika, oven, hair dryer, bila alat-alat macam tu, dia perlu masa untuk dia panas. So bila masa tu lebih panjang, banyaklah tenaga elektrik yang digunakan. So alat-alat yang macam ni, macam sekarang seterika, kita tak sekolah kan, tak ada nak iron baju kan. Cabut plug tu. Palam 3 pin tu cabut daripada soket. Supaya kita boleh kurangkan, kita boleh jimatlah elektrik rumah. Okey. Sekarang kita nak masuk kos penggunaan tenaga elektrik di rumah. Okey, kos penggunaan elektrik di rumah. Okey, kalau tengok buku kamu muka surat 134 yang bawah itu adalah bacaan meter. Okey, bacaan meter yang bulan lepas, bulan Jun dengan bulan Julai. Itu yang dikira oleh TNB. So dia baca bacaan meter, dia tolak bacaan meter yang bulan lepas, kita dapat unit bacaan untuk sebulan. Okey, ini yang diberi takrif oleh TNB. Kalau kita tengok dalam kita punya bil elektrik tu, teacher lupa pula nak buat contoh. Okey, bagi 200 unit pertama selama sebulan, dicas sebanyak 21 sen. Okey, 0.218. Selepas 200 yang pertama, maksudnya 800 unit yang seterusnya dicas 34 sen. Setiap unit selepas 800 dicas 42 sen. So macam mana kita nak kira? Okey, cara kita nak kira ialah kita kira yang untuk sebulan dahulu. Sebulan. Sebulan maksudnya kita ambil yang bulan Julai. Okay, kamu ambil yang bulan Julai. Kamu tolak dengan yang bulan Jun. Akhir bulan Julai kan, kita tolak dengan Jun. So kita dapatlah nilai yang digunakan dalam sebulan. So kamu tekan kalkulator dapat berapa? 64221 tolak 639155. Berapa unit? Kita nak kira unit yang dalam sebulan. 306.3.
306. Okey. Ni unit sebanyak unit dia 306. Sekarang ni kita nak kira, okey, kita nak kira 200 yang pertama. Nampak Sebab dia dah lebih daripada 200, so kita kena tolak lah dengan 200. Okay. Faham tak ni teacher cakap apa ni? Kalau kita tolak, kita dapat 106. 106. Maksudnya yang ini kita kira dengan nilai yang ni. 200 kita darab dengan yang sini. Selebihnya kita darab dengan ini. So cara kita kira Macam agak bela sikit teacher. Apa dia? Macam agak bela sikit. Juga agak bela. Okay. Sebab sebulan tu dia guna 306. So melebihi unit yang pertama tu. Okay, bila melebihi unit yang pertama, okay, kita kena tolak lah. Nak dapatkan yang lebihan tu berapa? Sebab yang lebihan tu kita kena darab yang kadar kedua. Okay, 200 yang pertama tu kita darab dengan 0.218. Dapat berapa? 43.6. 43.6. 43 ringgit. 0.60. Dan 106 tu yang lebihan kita darab dengan 0.34. Allahu Akbar, buruknya tulisan. Okey, dapat berapa? 36.57. 36.57. Okey, kita nak tukar color. Barulah kita tambah kedua-dua ni untuk bulan Julai tu. So kita tambah, sebulan tu kena bayar RM80.17. Okay. RM80.17. Ini cara pengiraan kos tenaga elektrik di rumah. Yang tadi kita mula buat tadi untuk alat. So TNB dia buat cara yang ni. Alat tu kita boleh buat anggaran kita sendiri. Berapa alat elektrik kita ada kat rumah. Tapi untuk TNB dia kira berapa bacaan meter kita. Okay. Ni macam dah hujung bulan Julai kan. Dia kan ada berapa tarikh bila dia datang. Okay. Dia akan baca meter kita. Dia tolak dengan meter bulan lepas. So dapat kiraan unit. Kalaulah macam sekarang, kalau rumah teacher lah sekarang ni. Sebab semua orang berada di rumah. Semua bekerja di rumah. Okay. Katalah kos itu bertambah unit teacher sehinggalah 1,000 lebih. 1,000, katalah 1,000 unit. Bila 1,000 unit, kita kena tolak dulu. Bila kita tolak 200 kan? Bila kita tolak 200 dapat 800. So bila pecah tolak 200, unit yang pertama dapat 800. So 200 ni kena darab dengan 0.218. Yang 800 seterusnya tu kena darab dengan 0.345. Okay. Kalaulah 1,000 lebih, katalah 1,800. 800 yang seterusnya tu kena darab dengan 0.421. Lepas tu jumlah semua ni barulah dikira untuk bulan itu.
Bila bertambah nilai unit tu bertambahlah kadar, sebab kadar ni dia berbeza. Okey, boleh? Dah habis dah untuk yang hari ini. Tinggalkan yang bawah tu, cadangkan cara bijak untuk menjimatkan tenaga elektrik berdasarkan rajah. Yang pertama, gambar dia menanggalkan palam selepas menggunakan barangan elektrik. Yang kedua, gambar peti ais. Okey, sebenarnya bila kita guna peti ais, kita kena susun, kita tak boleh main sumbat-sumbat je. Kita kena susun barang dengan teratur supaya aliran haba dalam tu berlaku dengan sekata. Barulah dapat jimat penggunaan elektrik bagi peti sejuk. Dan yang ketiga adalah gambar mesin basuh. Mesin basuh kita kena guna dengan muatan penuh. Maksudnya dah penuh baru basuh. Jangan basuh sikit-sikit. Sebab macam bila kamu basuh sikit-sikit, penggunaan air dengan elektriknya sama. Okay, so untuk jimat elektrik dalam penggunaan mesin basuh mestilah dengan menggunakan muatan yang penuh. Okay, kita dah habis untuk bab ini. Okay, kita dah habis untuk bab ini. Teacher nak